Selamat sejahtera. Malaysia dikenali sebagai negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dan etnik. Secara rasminya, Malaysia mempunyai 3 kaum besar dan berpuluh etnik kecilan terutama di kawasan Sabah dan Sarawak. Tentulah perbezaan cita rasa dan budaya bagi setiap etnik dan kaum itu berbeza. Namun, uniknya Malaysia kerana cita rasa etnik dan kaum lain juga turut dinikmati bersama tanpa ada istilah diskriminasi terhadap cita rasa yang diperkenalkan oleh kaum lain. Selain itu, contoh makanan-makanan melambangkan kaum lain tetapi diterima oleh semua masyarakat adalah seperti berikut. Masyarakat kaum Cina mempunyai makanan tradisional sendiri yang membawa maksud dan lambang tersendiri. Makanan tradisional ini telah diwarisi secara turun-temurun dalam masyarakat Cina supaya tidak pupus. Hal ini demikian untuk memastikan generasi yang akan datang dapat merasai makanan tradisional kaum masing-masing. Contoh makanan Cina ialah char kway teow, pau, dimsum, kuih bulan, pisang dan sebagainya. Excuse me, good morning. So we are students from UNICEF. Okay. So we are taking a video for Hubungan FE. So would you mind answering few questions? Yeah, okay, no problem. Thank you. Please have a seat. Okay, sir. What are you having for your breakfast today? Okay, actually I'm having wonton mee, quite famous in Chinese dish. Okay, this wonton mee is basically with noodles mixed with ketchup, and then they will serve with chicken slices and then fish cake. So they will give extra chili. So this chili is something like not spicy, it's like sweet and sour. And then they serve with soup. And then my friend also having wonton mee noodles. And then we won't mind eating pork. I think this is one of the Chinese traditional herbal tea. Yes. It's very healthy drink. In every morning you drink, it will good for body good circulation. Okay, sir. Just wanted to ask you, would you mind eating in a Chinese shop being an Indian? So how's your experience eating from outside from your traditional food? Okay, actually, we really enjoyed it. We don't mind eating at a Chinese restaurant. So we normally will come twice in a week. Okay, twice in a week. So I don't mind. I really don't mind. So we eat at Indian restaurant also. So and then we have to taste every culture's dishes. So we like to taste that, and then this also is a good restaurant. So we don't mind that. So actually it's not problem for me. So we really enjoyed it. Makanan Melayu. Makanan Melayu ialah cenderung pedas dan beraroma serta berasaskan daging dan makanan laut. Pada dasarnya, makanan Malaysia merangkumi beberapa budaya. Ia adalah pengemaraan yang menarik dan pelbagai. Penuh dengan rempah ratus, perisa dan aroma. Seperti yang kita tahu, sarapan Melayu adalah salah satu sarapan yang terbaik untuk disyorkan. Ini adalah beberapa sarapan pagi Melayu yang digemari oleh semua, iaitu lontong, nasi kerabu, mi hun, nasi goreng biasa dan ada lagi satu sarapan istimewa yang kita boleh lihat dan dengar di mana-mana. Itulah nasi lemak. Ini adalah hidangan yang paling digemari sebagai sarapan di Malaysia. Ya, bukan sahaja untuk orang Melayu tetapi untuk seluruh Malaysia. Can I have a chat with you? Sure. Yes, I'm a UNICEF student and I'm having a feedback from people from as a breakfast. So can I? Yeah, can see. Thank you. So what are you having for your breakfast today? Yeah, I'm having nasi lemak right now. It's one of the famous and favorite food by Malaysians, and it's mine too. Okay. So yeah, I agree as a Malaysian too. Okay. When you eat other races' food,
How do you feel? Don't you feel like out of your comfort zone? Not really. Not really. I usually eat Indian food, but I would love to explore other nation foods also. And even now, I'm waiting for my Malay friends to join. This is how we start our day, by eating breakfast together, and that's our bond actually. That's very great. So thank you for your time today and have a great breakfast. Alright, thank you. Makanan tradisional kaum India yang turut menjadi kegemaran oleh kaum-kaum lain seperti murku, thosai, idli dan nasi biryani dan macam-macam lain lagi. Nasi biryani ada beberapa jenis seperti nasi biryani gam yang sememangnya turut digemari oleh bangsa lain juga. Selain itu, kuih-muih seperti vada, murku, suji merupakan makanan tradisional kaum India turut disukai oleh kaum India dan oleh masyarakat lain tidak dikira di Malaysia atau masyarakat di luar negara. Kebanyakan makanan tradisional kaum India berasaskan rempah ratus yang merupakan penting dalam masakan mereka. Seperti kaum Cina, makanan orang-orang India juga kini turut dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, sama ada untuk sarapan pagi, makan tengah hari ataupun sebagai hidangan pencuci mulut. Hal ini secara tidak langsung telah menjalinkan kesepaduan sosial. Kesimpulannya, kita dapat lihat betapa makanan merupakan satu aspek yang penting dalam mengukuhkan jalinan sosial antara etnik di Malaysia. Kesepaduan sosial yang terbina daripada aspek ini dapat membuktikan kepada dunia bahawa negara Malaysia boleh dijadikan sebagai negara contoh, iaitu walaupun masyarakatnya terdiri daripada pelbagai etnik, ras dan agama, namun masih dapat bersatu dan saling hormat menghormati. Begitu juga dengan makanan. Kaum yang berbilang bangsa mengambil tahu tentang apa makanan yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan oleh masyarakat yang mempunyai perintah keagamaan masing-masing. Unik bukan? Bukan sekadar kesedapan makanan itu yang dinikmati, tetapi sebalik penerimaan itu mewujudkan keharmonian dalam masyarakat pelbagai kaum dan etnik yang menjadi keunikan Malaysia hingga dicemburi banyak negara di dunia. Refleksi saya secara keseluruhannya yang saya telah ketahui mengenai hubungan etnik di negara ini dan betapa pentingnya masyarakat di negara ini adalah dengan menjaga dan menyebarkan keharmonian rakyat di negara Malaysia kita. Oleh itu, rakyat Malaysia terus mengukuhkan keharmonian kaum, integrasi dan perpaduan kerana ianya adalah antara asas penting untuk kejayaan negara. Keharmonian kaum harus dijaga. Setiap kaum harus menghormati budaya dan agama kaum lain. Sepanjang kursus ini mengenai tajuk pengalaman harian, nilai atau ilmu yang telah dipelajari adalah kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain tanpa mengira agama dan juga bangsa. Nilai ini adalah amat penting untuk memastikan masyarakat menghormati kebudayaan dan adat kaum lain. Seterusnya, nilai bertolak ansur antara masyarakat. Sebagai contoh, setiap etnik mempunyai cara bersarapan yang berbeza tetapi mereka berkongsi makanan dengan etnik lain. Ilmu yang telah dipelajari melalui kursus ini telah memberi banyak pengajaran dan memberi nilai untuk saya lebih memahaminya. Selamat sejahtera. Saya Tani Narayanan daripada kumpulan kedua. Refleksi saya dalam kerja kursus ini adalah saya dapat mengukuhkan lagi ilmu pengetahuan mengenai ciri-ciri hubungan etnik di negara kita. Sebagai rakyat, kita haruslah terus mengukuh keharmonian dan perpaduan kerana unsur-unsur tersebut amat penting untuk kejayaan negara kita. Menghasilkan tugasan ini secara tidak langsung telah menambahkan lagi kefahaman saya mengenai konsep-konsep asas hubungan etnik di samping dapat mengetahui usaha-usaha dalam mengukuhkan hubungan etnik di Malaysia. Dari segi tajuk yang kami pilih, Sarapan Malaysia, Pelbagai Kaum, saya telah mempelajari banyak nilai dan pengajarannya. Antaranya ialah kita haruslah hormat menghormati adat dan kebudayaan kaum lain. Ini adalah kerana setiap kaum ada adat dan perbezaannya tersendiri. Selain itu, kita haruslah bertanggungjawab dengan adat dan budaya kaum lain. Sebagai contoh, jika kita tahu makanan tersebut adalah haram untuk agama lain, kita perlu bertanggungjawab memberitahu mereka. Konklusinya, tugasan kerja projek ini secara tidak langsung telah meningkatkan kemahiran dan pengetahuan saya mengenai hubungan etnik di Malaysia. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pengalaman sepanjang melaksanakan tugasan projek ini. Kita seharusnya berbanggakan makanan-makanan tradisional yang terdapat di negara kita kerana ia merupakan simbolik yang penting terhadap identiti sesebuah kaum itu. Salam sejahtera, saya Siuneshwari Mugilan, pelajar kursus hubungan etnik di UNICEF. Di kesempatan yang terluang ini,
saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli kumpulan saya kerana memberi banyak kerjasama untuk menjadikan kerja kursus yang terbaik. Tidak lupa juga kepada pensyarah kami iaitu Puan Siti Nur Baizura Zawawi yang membimbang dan memberi tunjukan ajar yang tidak bernilai harganya kepada kumpulan saya. Sentiasa, pensyarah kami telah menyampaikan penerangan tentang objektif dan pengagihan markah untuk bahagian-bahagian yang dikandungi dalam kerja kursus hubungan etnik secara teliti. Dengan ini juga kami memuaskan semua kehendak projek dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bantu kami. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Siti Nur Baizura, pensyarah bagi kelas NPU 3112 Hubungan Etnik. Pada akhir projek ini, apa yang saya dapat adalah saya dapat mengukuhkan lagi ilmu pengetahuan mengenai ciri-ciri pembentukan hubungan etnik di negara kita. Begitu juga dengan makanan, ianya mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum seperti yang kita lihat tadi. Seterusnya, konsep saling menghormati sesama kaum dan etnik dalam kehidupan amat wajar untuk membangunkan negara. Akhirnya, saya harap sebagai rakyat Malaysia kita haruslah bersyukur dan berasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kita mestilah mengamalkan ramah mesra dan saling berkenalan antara satu sama lain. Terima kasih.